Selepas membuat penampilan 90 minit game week lepas, Mbeumo bertindak cemerlang dengan ketiadaan Ivan Toney, satu jaringan gol dari perancang kebangsaan benua Afrika ini. Game week ini menentang Sheffield United di laman sendiri menjanjikan kelebihan buat beliau. Dengan kehadiran semula Ivan Toney, peluang untuk Mbeumo memulangkan mata serangan adalah cerah. Mbeumo sangat sesuai untuk pengaktif wildcard game week 35. Jika tidak, membeli dan menjual semula Mbeumo ke perancang double game week minggu hadapan adalah jalannya. Selepas blank game week lepas, keraguan mula melanda pemilik Havertz. Jika anda antara yang telah membuat double up di bahagian perancang The Gunners, kekalkan perancangan tersebut. Tiada masa lagi untuk anda ubah kepada double up pertahanan The Gunners, memandangkan double game week seterusnya adalah pada game week hadapan sahaja. Usah dirisaukan. Dengan prestasi terkini Villain, peluang untuk Havertz memulangkan mata serangan adalah cerah. Sejak game week 29, Villa telah dibolosi 10 gol sehingga kini. Villa kini adalah antara makanan pasukan top 6 EPL. Jika anda pemilik Havertz, kekal bersama beliau, malah Havertz juga boleh hamba katakan calon belian game week ini. Selepas direhatkan di dalam perlawanan menentang Real Madrid semasa saingan Liga Juara-Juara baru-baru ini, peluang untuk KDB menjadi kesebelasan utama adalah lebih tinggi berbanding sebelum ini. KDB dikatakan tidak sihat sepenuhnya untuk perlawanan Liga Juara-Juara tersebut, namun masih mampu memanaskan bangku simpanan. Jangkaan hamba, KDB akan menjadi kesebelasan utama game week ini. Line up kesebelasan utama berkemungkinan besar sama seperti line up semasa mereka berhadapan Luton di dalam saingan Piala FA yang lepas. Namun, dengan Pep, segalanya tiada kepastian. Pep Roulette telah menjadi asam garam pengurus fantasi sejak beliau tiba di EPL. Sila ikuti mana-mana siaran langsung FPL dari konten kreator luar negara yang kebiasaannya mendapat kebocoran maklumat tentang beberapa pemain yang menjadi bualan dan tumpuan FPL. Isak antara penyerang yang sedang diidamkan pengurus fantasi, lebih-lebih lagi kepada pengurus fantasi yang sudah menggunakan chip free hit mereka. Isak, Højlund dan João Pedro antara penyerang yang menjadi tumpuan double game week 37 akan datang. Isak menjadi fokus game week ini adalah kerana perlawanan panas menentang Spurs di laman sendiri. Dengan pertahanan Spurs yang gemar dibolosi, peluang untuk Isak dan rakan-rakannya menjaringkan gol adalah tinggi. Dengan adanya Anthony Gordon, sepakan penalti seakan terjamin untuk dihadiahkan kepada Newcastle game week ini. Pada game week 30, Gordon telah memenangi 2 sepakan penalti untuk disudahkan oleh Isak. Ya, gol dari permainan biasa adalah kurang dari Isak. Namun, dengan sepakan penalti digalas beliau, ini pasti memberikan kelebihan kepada pasukan anda. Pascal Gross adalah fokus seterusnya. Selepas double game week 37 diumumkan baru-baru ini, Brighton antara pasukan EPL yang mendapat double game week pada game week 37. Game week ini, Brighton bakal bertandang ke laman Burnley. Dengan tugasan bola mati Brighton di bahu beliau, Gross mencuri tumpuan hamba game week ini. Burnley yang terkenal dibolosi pada situasi bola mati mungkin membuka peluang buat Gross mendapatkan mata umpanan gol game week ini. Lewis Dunk antara pemain Brighton yang sangat serasi dengan Gross pada situasi tendangan percuma dan tendangan penjuru. Ditambah pula, Gross adalah penggalas tugasan penalti Brighton semasa ketiadaan João Pedro di dalam padang. Adakah Gross berada di dalam perancangan anda? Kita tinggalkan aset kontroversi pada fokus yang terakhir. Heung-min Son menjadi perdebatan hangat pengurus fantasi game week ini sama ada simpan atau jual beliau. Ini adalah kerana pada game week 34, Spurs adalah satu-satunya pasukan yang akan blank. Dengan Foden dan KDB hanya berhadapan Luton, Luis Diaz menentang pertahanan Palace dan Mbeumo menghadapi pertahanan muda bolos Sheffield United. Heung-min Son menjadi kambing hitam beberapa pengurus fantasi. Namun, adakah ini tindakan yang bijak? Dari kajian hamba pada perlawanan Fulham menentang Newcastle game week lepas, Fulham adalah pasukan yang tidak bertuah sahaja kerana serangan dan kawalan bola di kawasan bahaya Newcastle dikuasai Fulham.
Pertahanan Newcastle agak lambat bertindak, membuatkan Dubravka terpaksa bekerja keras lalu mendapatkan mata FPL yang lumayan. Persoalannya, adakah barisan pertahanan Newcastle mampu menahan asakan barisan serangan Spurs yang lebih berkualiti? Fikir-fikirkan. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.